Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dengar? Dengar? Alhamdulillah. Maaf terlambat tadi. Boleh Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ni kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah Asmaul Husna. Ya, kita sambung tajuk iaitu tajuk Al-Kabir dan Al-Azim. Ya. Cuma nak dengar suara dari sahabat semua. Boleh jelas ke suara Ustazah ni? Jelas Alhamdulillah. Okey, Tina, terima kasih ya. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan lihat tajuk sambungan Al-Kabir dan Al-Azim. Ya, Al-Kabir dan Al-Azim. Hari ini muka surat 309 ya, 309. Baik. Muka surat 309. Sebelum tu patutnya 309 lah ya, dia salah ulang dulu. Makna Al-Kabir dan Al-Azmah ya. Kita ulang sedikit je, sekilas pandang, sepitah lalu. Di mana keagungan Allah ni ada dua bentuk, dua macam disebut. Kita dah bincang minggu lepas. Ini muka surat 308. Iaitu pertama, maknanya kembali pada sifat Allah. Jadi Al-Kabir, Al-Kibriya, Al-Azmah ataupun Al-Kabir dan Al-Azim ni adalah kembali pada sifat Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia ya. Ya, waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah ni bersifat mulia, bersifat agung, maha sempurna, luas ilmunya dan agung sifatnya. Ya, ni masuk dalam bentuk keagungan Allah. Ya, satu yang minggu lepas ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keagungan dan kemuliaan. Segalanya kembali pada Allah. Allah ni kuat, Allah ni mulia, Allah ni sempurna kekuasaan dia. Allah ni luas ilmunya. Allah adalah agung, ya, keagungan yang sempurna. Dan nak tunjuk sempurnanya agung dan kekuasaan ni, Allah Subhanahu Wa Taala mana contohnya ialah Allah yang memiliki 7 lapis langit dan bumi
7 lapis bumi, 7 lapis langit berada di bawah tangan Allah, atau kita kata di bawah kekuasaan Allah. Baik. Jadi Allah, agungnya Allah ni, bukti agung Allah contohnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada tertinggal pula. Okey, ni laptop ni agak masalah sikit, dia lambat. Lambat nak admit tu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bincang tadi al-kibriya, kebesaran dan keagungan Allah ni meliputi Allah ni mulia, kuat, maha sempurna, maha luas ilmunya. Ya, dan juga nak tunjuk bentuk kuasa Allah ni yang maha besar, maha agung ni ialah Allah ni berada di tangan kekuasaannya atau di bawah kuasanya 7, ibaratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ni adalah besarnya kuasa Allah itu seperti pada tangan kita ni biji sawi saja. Itu disebut. Maha suci Allah, dia tak ada penyerupaan dengan makhluk, cuma beri contoh untuk kita lebih faham. Ya, untuk kita lebih faham besarnya kuasa Allah ni. Allah pegang langit bumi bawah kuasa dia macam kita pegang biji sawi. Macam mana kita pegang biji sawi? Enteng saja kan? Begitulah agungnya Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, tak ada satu pun yang berhak atas keagungannya. Ya, tak ada yang kita nak kata Allah ni maha mulia, maha besar, maha agung, tak ada yang berhak. Ya, Allah lah yang, hanya Allah. Makhluk tidak ada langsung, tidak ada pada makhluk. Tak ada pun seorang yang berhak atas keagungannya, kebesarannya, keluhurannya kecuali Allah. Hamba Allah berhak mengagungkannya dengan hati, lisan dan amal. Ini yang minggu lepas. Ya, maksudnya ni muka surat 308 barisan bawah ya. Tak ada seorang pun yang berhak atas keagungan Allah, keluhuran dia kecuali Allah. Allah je berhak. Maha berkuasa semua tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita semua ni hamba, apa yang perlu kita buat ialah kita kena agungkan Allah dengan hati, dengan lidah dan dengan amal. Ya, kita kena agungkan Allah dengan hati. Hati itu selalu ingat kepada kebesaran Allah. Lisan selalu berzikir, zikir pada Allah. Ya, selalu berzikir pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan zikir-zikir yang lain, subhanallah dan sebagainya. Dan kita kena beramal, melakukan amal soleh. Ya, melakukan segala suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buka muka surat 309, ya, 309, semuanya diwujudkan dengan berupaya sekuat tenaga agar bisa mengenalnya, cinta, rendah diri dan tunduk serta takut padanya. Jadi sahabat-sahabat semua, rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita belajar Asmaul Husna ni, nama Allah ni? Tujuannya tak ada lain untuk menguatkan lagi keyakinan kita kepada kebesaran Allah. Tujuannya semua kita kaji itu adalah tujuan kita nak lebih yakin kepada kebesaran Allah, lebih kuat mencintai Allah dan kita lebih merendah diri pada Tuhan. Apa tanda kita rendah diri pada Allah? Iaitu kita tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk pada syariat Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Itu
Tu matlamatnya. Ya, kita belajar Asmaul Husna. Sifat 20 dah banyak sahabat belajar kat masjid surau kan. Jadi kita belajar ni Asmaul Husna untuk topak lagi, tambah lagi. Supaya kita semua ni lebih yakin lagi kebesaran Allah, lebih mengagungkan Allah, lebih rendah diri dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Salah satu bentuk ni sekarang kita nak bincang pula, ni masuk minggu ni, hari ni, kuliah hari ni, salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan cara, apakah cara ataupun bentuk-bentuk keagungan Allah, cara untuk kita nak agungkan Allah selain daripada kita berzikir dengan Allahu Akbar. Pertama ialah kita kena taat perintahnya. Tu cara bentuk nak agungkan Allah, kita kena taat pada perintahnya. Tidak durhaka padanya. Tu satu. Ya, macamlah kita kata kita agungkan siapa yang di-Pertuan Agong kan kita kena ikut arahan dia. Ya, apatah lagi Allah ni bukan nak penyerupaan, beri contoh saja. Apatah lagi Allah yang kita semua hidup ini di atas ihsan dan rahmat Allah. Jadi sepatutnya kita hendaklah mengagungkan Allah. Apa tanda kita agung Allah? Kita taat perintahnya. Satu, tidak mendurhakainya. Kedua, selalu berzikir dan mengingati Allah. Selalu berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat semua rahimani wa rahimakumullah. Zikir bukan sahaja dengan lidah, kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Juga zikir termasuk solat. Solat pun zikir juga. Ya, mengaji Al-Quran zikir juga. Berada di majlis ilmu zikrullah juga. Tu jadi tu termasuk semua tu. Dan sentiasa mengingati Allah. Bukan sahaja dalam solat, bahkan di luar solat. Macam mana cara nak ingat Allah di luar solat? Ya, lepas solat lepas solat, bukti kita ingat Allah selepas solat dalam gerak kerja kita, masak kita. Kalau masak kita ingat Allah, kita masak dengan bahan yang halal. Kalau kita kerja, dalam kata kita mengingati Allah, kita kerja dengan betul, tekun. Tak ada penyelewengan, tak ada orang panggil apa, ponteng apa tu kan. Tak ada rasuah, tak ada menyeleweng. Ya, tu contohlah. Maknanya jangan ingat mengingati Allah tu sambil kerja zikir saja, tidak. Tetapi dikatakan mengingati Allah kalau kerja yang betul lah. Kan? Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita keluar berjalan, kan? Contohlah berjalan pergi makan angin. Tanda kita ingat Allah ialah kita jaga aurat kita. Kan? Jaga pergaulan kita. Sahabat-sahabat semua. Saya nak menarik perhatian sekejap dengan peristiwa yang baru berlaku yang melanda negara kita, iaitu jet yang terhempas tu. Nampak tak sahabat semua? Kan? Kapal terbang yang terhempas tu. Apa sahabat boleh ambil kesimpulan dari situ? Yang terkena bukan saja yang orang naik kapal terbang tu, tapi juga dua kan, yang orang yang hantar makanan, yang bawa kereta. Pada diri kita, apa yang kita bercakap pada hati kita? Cuba beritahu. Apa yang kita kata? Siapa boleh cakap? Tak apa, salah pun tak ada masalah. Masing-masing luahan isi hati. Pertama kita kata kesian, kan? Itu dah takdir Allah. Untuk pengingatan pada diri kita tu apa sahabat semua? Peristiwa itu mengingatkan kita duk idara penjatuh, bawah pun tak kena mengena takdir Allah, kena dia kan, yang tukar nak hantar makanan, yang healing tu kan, yang bawa kereta tu. Jadi kita pun berkata pada diri kita, apa dia? Kak Minah nak cakap? Okey, Kak. Ya, betul. Menunjukkan perbuatan manusia tu. Manusia ni tak kekal ya Kak kan. Kita akan mati. Bila-bila masa kita akan mati. Boleh? Betul. Lagi?
Waalaikumsalam. Zahra dah sihat Allahu akbar. Ya Zahra. Okey. Allah, tak apa dengar yang mula-mula tu Allah. Allah okey. Lagi? Ya. Okey, Zahra, sahabat kita Zahra ni tak sihat ni, alhamdulillah dia dapat ikut kelas. Moga syafakillah ya. Allah dalam peristiwa tu dia antara insan terpilih yang dipilih oleh Allah untuk menerima takdir Allah, diuji Allah. Orang mati terbakar ni mati syahid kecil tu sahabat semua. Ya, semoga Allah ampunkan mereka, tempatkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh ya, orang siddiqin insya-Allah ya. Okey, 3. Satu lagi. Saya nak dengar ni sebelum kita laju ke kelas. Apa dia peristiwa itu? Betul, dua-dua tu betul. Sahabat semua ada hak untuk bercakap apa pun. Tak ada masalah. Ya, betul Tina. Ya, betul. Yang ketiga pun betul. Ajal kita Allah dah tentu, kalau Allah nak ambil tu sekejap aja. Kan? Tanpa diduga. Betul. Okey. Ada tiga ni jawapan ni Ustazah rumuskan. Ni pada pandangan Ustazah lah. Oleh kerana Tina kata tadi, Kak Minah pun kata tadi, Zahra kata tadi bahawa kita dah Allah letakkan takdir begitu. Ajal kita ni tak apa panggil, tak kekal, kita akan mati. Nak admit ni jadi lambat. Ya. Okey. Oleh itu sahabat semua, kerana kita tak tahu bila akan mati, ajal tu boleh datang bila-bila, pastikan Ustazah ingatkan pada diri Ustazah sendiri. Pastikan setiap masa, setiap ketika di mana sahaja kita berada dalam amal soleh. Sebab kita nak husnul khatimah. Kan? Sebab kita nak mati dalam husnul khatimah. Jadi matinya tak tahu bila. Oleh itu, kita bagi seorang Muslim, orang kata sentiasa bersedia dalam keadaan di mana sekalipun, pastikan kita dalam keadaan baik dan soleh. Kalaulah Allah jemput kita kat pasar raya pun, kalau boleh tak naklah pasar raya kan, biarlah mati di masjid surau. Tapi kalau itu takdirnya, kita pergi dengan keadaan tutup aurat, jaga pergaulan, pergi beli benda yang perlu sahaja, kan, tidak membazir. Maknanya maksud Ustazah ialah sahabat semua, oleh kerana kita tak tahu tarikh hidup mati kita ni, pastikan kita semua di mana saja kita berada dalam keadaan ketaatan pada Allah. Betul tak sahabat semua? Boleh tak terima? Ya. Berada dalam ketaatan pada Allah. Anda kita diuji sakit, kita berzikir, kita ingat Allah, ya segalanya lah. Jadi kalau Allah ambil pun puas hati dah. Kita dah kata kita dah prepare dah. Dah bersedia. Begitu. Okey, baik. Baik ya sahabat semua, boleh ya. Itu pandangan Ustazah lah. Okey, agak lain rumah ni tak tu nak admit tu dia lambat sikit. Jadi pandangan Ustazah, sebab itu kita takut nak buat maksiat, nak buat dosa. Takut masa tengah buat dosa tu Allah ambil nyawa kita. Sebab tu mati dengan apa tu? Bukan husnul khatimah lah tu. Tengah mengumpat. Kan orang perempuan selalu mengumpat ke apalah yang dosa. Tiba-tiba datang Israel ambil nyawa. Jadi untuk pastikanlah
Di mana saja kita berada dalam ketaatan pada Allah. Walaupun kerja dunia kan, kita nak pergi pasar dengan baik, ya, jaga semua tu. Baik, wallahu alam. Itu satu je, mengambil sempena peristiwa yang berlaku. Kita bercakap pada diri kita, aku ni kena jaga, ya Allah. Umur pun dah lanjut, pastikan kita buat benda yang baik yang Allah suka, bukan buat benda jahat, ya. Baiklah. Jadi sebab itu orang yang beriman, yang takut pada Allah, dia tak berani nak buat fitnah dalam buat fitnah bohong-bohong, ya, palsu tu dalam FB ke TikTok ke apa-apa tu yang menyebabkan menghuru-harakan orang. Fitnah yang tidak. Tak berani. Kalau masa tu orang ambil nyawa, apa nak berlaku? Jadi pastikan apa saja kenyataan yang kita hantar adalah benar, ya, bukan merosakkan orang, ya. Okeylah. Baik. Sekarang kita masuk pula apa tadi, ya? Yang kedua, bentuk mengagungkan Allah. Baru ni, bentuk mengagungkan Allah, banyak tidak durhaka, taat, banyak berzikir. Yang ketiga, yang ke satu tadi adalah taat perintahnya, ya, taat perintahnya, tidak durhaka, berzikir kepadanya, mengingati Allah. Yang kelima ni, tidak melupakan Allah. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah, tidak kufur. Tidak kufur akan nikmat Allah. Maksudnya kita dapat nikmat Allah ni banyak, nikmat hidup, nikmat rezeki, ya. Kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dalam erti kata nikmat itu diguna untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nasi kita dapat, kita makan untuk kita buat ibadah. Itu contoh kan. Pakaian kita beli dari hasil duit yang diberi oleh suami atau anak-anak atau duit kita sendiri. Kita beli dak pakaian yang menepati syariat, yang menutup aurat, contoh, ya. Begitulah seterusnya. Okey, ada pun bentuk lain dari mengagungkan dan muliakan Allah, di antaranya iaitu mentaati seluruh perintahnya. Ini muka surat 309, ya sahabat semua. Ini baru nak masuk ni. Yang tadi tu saya ulang balik. Ada pun bentuk lain mengagung dan memuliakan Allah, iaitu Allah Al-Azim, Allah Al-Kabir. Ialah, di antaranya ialah mentaati seluruh perintah Allah. Apa seluruh perintah Allah? Semua yang Allah wajibkan kita taat. Apa yang wajib tu kita taat. Dan menuruti hukumnya, ikut hukum Allah. Allah kata haram, kita tinggalkan. Allah kata wajib, wajib kita buat. Allah sunat, kata Rasulullah kata sunat. Allah kata benda tu dituntut, digalakkan, maka kita banyak buat. Kerana untuk menampung kekurangan daripada yang wajib. Ibadah kita yang wajib. Sebab itu sahabat semua, lepas solat disuruh kita berzikir untuk menampung kekurangan solat fardu kita yang tak khusyuk dan sebagainya. Juga tidak menentang satu pun penciptaannya atau syariatnya. Jadi orang yang beriman pada asma'ullah Al-Kabir, Al-Azim, dia tidak menentang satu pun penciptaan Allah dan syariatnya. Apa maksud menentang ciptaan Allah? Ya, dia taat pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan siang dan malam. Dia guna siang untuk dia bekerja, untuk dia belajar, untuk dia memburu ilmu, untuk dia aktiviti keduniaan, dan juga malam untuk tidur. Bukan malam untuk mencuri, merompak apa kan? Malam untuk buat maksiat. Itu maksud tidak menentang penciptaan Allah. Allah dah tetap dah. Ya, masjid untuk kita belajar, rumah untuk kita duduk dan huni, buat ibadah dan sebagainya. Atau syariat Allah. Maknanya syariat Allah ni luas sahabat semua, bukan hudud saja. Syariat Allah termasuklah daripada solat, puasa, zakat, haji, perkahwinan, masalah pusaka, masalah apa lagi, ekonomi, masalah sosial, pendidikan, kebudayaan, politik, ya, semua tu masuk syariat Allah. Oleh itu orang beriman pada Allah, dia kena ikut apa yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam sunnah Nabi, dan juga diterangkan oleh para ulama. Ya, okey.
Itu bentuk kedua. Bentuk pertama tadi Ustazah dah sebut tadi, taat pada perintah Allah. Itu pertama. Bentuk kedua ni yang Ustazah sebut ni, mentaati seluruh perintahnya. Tidak menentang Allah. Jadi siapa yang menentang Allah, yang berlaku menentang syariat Allah, itu tak termasuk dalam golongan yang beriman pada Allah dari sudut Al-Kabir dan Al-Azim. Bentuk lain dari upaya mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan mengagungkan semua yang diagungkan dan dihormatinya, baik berupa masa, tempat, individu maupun perbuatan. Jadi bentuk ketiga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita, iaitu diagungkan, dihormati waktu. Waktu, contoh waktu subuh kita hormat dengan solat. Waktu maghrib kita solat, kan? Waktu bulan Ramadan kita berpuasa. Ya nak admit. Okey, dah dapat. Baik. Ramadan disuruh berpuasa, tidak melakukan maksiat. Itu maksudnya, ya. Maksud kita agungkan Allah, kita menghormati masa yang ditetapkan oleh Allah. Masa ni wal asri innal insana lafi khusr. Kita jaga masa kita, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, masa tu adalah nyawa kita sebenarnya. Ingat tu, masa yang Allah beri sekarang ni itu adalah nyawa kita. Bila kita membazir, makna hilanglah catatan kebaikan pada nyawa kita. Rugi sungguh-sungguh. Kalau kita kenang dulu-dulu kan, banyak pembaziran berlaku. Padahal masa tu kita sihat, contoh kan, tapi kita tak buat. Lepas tu mengalir air mata kita kerana kita ingat maha baiknya Allah. Allah bagi lagi kita hidup. Betul tak? Dah sekarang dah insaf, alhamdulillah. Jadi jangan membazir lagi masa. Betul tak? Yang kerja sibuk-sibuklah. Ada yang dulu-dulu ingat banyak masa, kita sehat, kita boleh buat sembahyang sebanyak mana, tapi tak buat. Buat yang fardu saja. Alangkah rugi. Okey, sekarang kabur balik. Ya, setakat yang kita mampu. Kenang-kenang zaman dahulu. Ampunilah, moga Allah ampunkan kita, ya. Yang sibuk, moga Allah beri pahala dengan kesibukan dia, dengan anak, dengan kerja. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah berkati kita semua. Baik. Kita juga, maknanya dalam kita beriman pada Allah Al-Azim ni, Asma'ullah Al-Azim Al-Kabir ni, bukan sahaja dua bentuk tadi, mengingat, beribadah, tak kufur, tapi juga kita kena hormat waktu. Hormat, agungkan tempat. Apa contoh tempat yang agung? Masjid, surau, Makkah, Madinah. Kan? Itu contoh-contoh tempat-tempat yang agung. Masjid, patutnya kita pergi kalau kita beriman pada Allah Al-Azim. Kita mengunjungi, pergi mengimarahkan masjid dan surau atau madrasah. Ya, itulah sayang sekali kan. Kita tengok rakyat Malaysia ni ramai, satu taman tu penuh. Kalau pergi masjid surau tak buat. Tapi malangnya sedih kita tengok, sebaris je. Betul tak? Itu yang berlaku. Baik. Okey. Lepas tu diagungkan, dihormati individu. Kalau individu, paling yang perlu diagung ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk ibu bapa kita yang kalau yang dah pergi, macam mana kita nak memuliakannya ialah dengan melakukan amal soleh, bersedekah jariah untuk dia, ya. Baik. Begitu juga dalam perbuatan. Tadi kita sudah sebut, dalam perbuatan kita kena taat patuh pada syariat Allah. Roh, spirit ibadah adalah mengagungkan Allah dan muliakan Allah. Jadi spirit ataupun roh ibadah dalam mengagungkan Allah dan muliakan Allah ni, sahabat-sahabat semua, mencakupi masa. Jaga masa, ingat masa tu nyawa. Jaga tempat yang mulia, ya. Rumah kita jadikan sebagai tempat kebaikan, kan? Baiti jannati, tempat sebagai syurga buat kita, ya.
Bukan hanya sebagai kantin saja, kafe saja kan. Makan aja, tak ada ibadah dalam tu ya. Baiklah. Oleh itu, ni perenggan keempat sahabat ya. 1, 2, 3, 4. Oleh itu disyariatkan mengucapkan takbir. Disunatkan kita mengucap takbir dalam solat pada saat memulainya dan ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya agar hamba Allah dapat menghadirkan makna keagungan Allah dalam ibadah yang mulia ini. Sahabat-sahabat semua. Bentuk contoh yang lain ialah kita disyariatkan mengucapkan Allahu Akbar dalam solat. Ya. Jadi disyariatkan kita bertakbir untuk mengagungkan Allah supaya dalam ibadah yang mulia iaitu solat ini kita sentiasa at-takbir mengagungkan Allah yang mulia ini dalam solat. Sebab itu dalam solat kita ada takbir wajib dan takbir sunat. Takbir wajib, takbir apa tu? Siapa boleh jawab? Takbir, kalau tak takbir, ya betul Yati. Takbiratul ihram. Ya, barakallahu fiik. Allahu akbar. Akbar. Sementara takbir sunat orang panggil takbir apa? Takbir intiqalat ataupun betul takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Takbir intiqal. Takbirat al-intiqalat. Contoh takbir sunat ialah Allahu Akbar masa kita nak rokok. Lepas tu ketika hendak sujud. Ketika bangkit dari sujud dan bangun semula. Itu kita panggil takbir intiqalat. Takbir berpindah sunat disebut. Dan disebutkan semasa bangun dari rokok kita tak disuruh bertakbir. Disuruh kita apa? Bangun dari rokok. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Itu tambah lagi kan? Okey, betul Mas ya. Barakallahu fiik. Sami Allahu liman hamidah ya. Jadi sahabat semua, kenapa setiap pergerakan dalam solat kita disuruh bertakbir? Supaya sepanjang perjalanan solat kita tu kita membesarkan Allah dan mengosongkan hati kepada dunia. Sebab tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya hati kita ingat pada Allah yang agung dan lupa kepada urusan dunia. Kita dah belajar, Ustazah dah ajar, dah khatam dah buku apa tu, ya Allah Tuhan aku, khusyuk dalam solat. Teringat kata-kata Tuan Guru Ni Aziz pengarang kitab itu. Dia kata alangkah berhati dunianya kita ini, keduniaannya kita ini. Apabila kita solat dalam 5 minit, 6 minit, 7 minit itu, kita tidak mampu lupakan dunia. Kita tak boleh takbir besarkan Allah, ingat Allah sepenuhnya. Maknanya kalau begitu kita masih ingat dunia, kita masih tidak boleh berpisah dengan dunia masa solat, apatah lagi masa yang lain. Maknanya kita ni dipanggil orang keduniaan. Waliyazubillah. Api realiti itulah bagi kita orang biasa ni, kita dalam solat kita bermujahadah. Orang panggil tolak sorong. Tolak sorong, betul tak? Ada je yang ganggu kita lawan, kita ingat balik apa yang kita baca. Kita ni orang biasa, ya. Mujahadah kita tu ada ibadah, ada pahala di sisi Allah. Jangan ikut terus. Ya, sebab itu ada seorang doktor, doktor gigi, dia kata nak khusyuk dalam solat, 2 benda. Selain daripada takbir ingatkan Allah, kita jangan ingat benda yang telah berlaku dan benda yang akan berlaku. Betul juga doktor tu cakap, ya. Dia kata jangan ingat benda yang past tense, yang sudah berlaku, jangan kenang-kenang. Akan berlaku jangan duk fikir, biar lepas solat dulu nak fikir. 2 benda tu kalau boleh hilang, ditebalkan dengan
membesarkan Allah, insya-Allah kita akan khusyuk dalam solat, tahu makna solat dan sebagainya, ya sahabat semua. Baik, boleh ya? Faham setakat ni? Alhamdulillah. Orang lain boleh faham? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Bahkan takbir itu sendiri juga merupakan zikir yang diucapkan oleh Muslim dalam sejumlah ibadah dan ketaatan. Misalnya, seorang Muslim disyariatkan bertakbir untuk mengagungkan Allah sebaik usai menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Ya, di mana kita tahu bahawa lepas puasa kita menyambut raya kan. Jadi disunatkan kita bila raya, kita disunatkan pada hari raya, iaitu kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan 3 kali diikuti takbir yang lain. Jadi itu juga nak menunjukkan kita membesarkan Allah selepas menjalani ibadah Ramadan. Maknanya berjayanya kita menjalani ibadah puasa selama sebulan dan mampu mengisinya dengan ibadah-ibadah, berbagai ibadah tarawih, Al-Quran dan sedekah dan sebagainya. Lalu akhirnya kita bersyukur pada Allah. Kita besarkan Allah, bukan besar diri kita. Bukan kita kata, syukur saya sihat. Syukur ke saya sihat, Allah yang sihatkan kita. Ya. Jadi, kita balik apabila berjaya sesuatu bidang, besarkanlah Allah. Allahu Akbar. Tu. Makna sebab itu disuruh kita bertakbir, nak menunjukkan kita bersyukur pada Allah, kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita dengan rahmatnya untuk melakukan ibadah. Masuklah ibadah puasa dan ibadah korban dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ni muka surat 309 ya, untuk buku Asmaul Husna. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baik. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Ringkasannya di sini kalau kita lihat kepada tafsir Al-Munir, daripada ayat, Ustazah ni ambil hujung dah ayat ni ya. Sebenarnya dia mula dengan dia mula dengan ayat mana ayat 185 sahabat tengok ya. Jadi menurut daripada ayat ni walitukmilal iddata ni 185 hujung ni, menurut mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i dan Ahmad, Imam Ahmad berkata dianjurkan bertakbir pada waktu kapan pun sesudah solat dan pada masa iaitu pada hari dianjurkan kita bertakbir selepas Ramadan tu pada hari raya ialah iaitu pada apabila terbenamnya matahari pada menjelang 1 Syawal hingga kepada pelaksanaan solat raya. Jadi dengan kata lain, sejak terlihatnya hilal Syawal sampai munculnya imam untuk memimpin solat Idul Fitri, maka di situ sunatnya kita bertakbir. Selepas selesai solat Idul Fitri, tidak disunatkan lagi bertakbir. Takbir raya lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dah. Nak takbir biasa boleh, tak ada masalah. Tapi takbir raya dah habis. Selepas solat raya. Itu yang nak disebut di situ. Firman Allah ni walitukabbirullah, maksudnya ialah nak menunjukkan imbauan untuk bertakbir pada akhir Ramadan, ya. Nak menunjukkan kita ini membesarkan Allah macam Ustazah kata tadi, nak menunjukkan kita bersyukur dan bergantung, kita memuji membesarkan Allah apabila kita berjaya dalam sesuatu ibadah. Kerana kemampuan kita buat ibadah tu bukan kita punya, bukan kuasa kita, tetapi ia adalah keizinan Allah. Sahabat-sahabat semua berada dalam kelas pada hari ini pun, kalau Allah tak izin, tak berlaku. Ustazah pun begitu. Kalau Allah tak izin dengan rahmatnya, Ustazah tak boleh nak buat kelas. Ya,
Hari ni alhamdulillah walaupun internet nampak goyang-goyang tadi, boleh juga alhamdulillah. Itu izin Allah. Maka kita bertakbir pada Allah. Allahu Akbar. Itu keizinan Allah. Kenapa? Supaya kita hilang besar diri. Nak mengatakan aku tu tak ada. Kan? Kenapa berjaya dapat PhD? Alhamdulillah, itulah Allah. Allahu Akbar. Kurniaan Allah yang maha besar. Contoh kan? Ya. Bukan kerana kebijaksanaan kita. Keizinan Allah semuanya. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Mana tadi? Allah Akbar. Ditutup. Ya. Kita sambung sedikit lagi. Seterusnya kita sambung satu lagi, iaitu muka surat 310. 310. Seorang Muslim juga bertakbir pada saat menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji kan, labbaik Allahumma labbaik, itu semua disuruh membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Surah Al-Hajj ayat 37. Daging iaitu haiwan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai padanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan dia berikan padamu, dan sampaikanlah khabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Yang tadi tu haji tu bab lain dah, ya. Ini adalah bab korban. Ya, korban. Allah juga menyuruh kita bertakbir. Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahawa kedudukan kemuliaan Allah yang maha besar ini serta betapa agungnya kedudukan dalam Islam. Tujuan takbir adalah agar di dalam hati manusia terpeteri keyakinan bahawa Allah lebih besar dari segalanya. Sahabat-sahabat semua, kenapa Allah suruh kita bertakbir? Ya, banyakkan takbir. Kan kita lepas solat pun kita zikir subhanallah, lepas tu alhamdulillah, lepas tu Allahu Akbar. Dalam solat pun Allahu Akbar. Masa lepas raya, lepas puasa pun Allahu Akbar. Juga walitukabbirullah, masa berkorban pun disebut besarkan Allah. Dia nak peterikan keyakinan kita bahawa Allah lebih besar dari segala-galanya. Faham ke peteri, sahabat semua? Faham peteri? Teri orang panggil Terengganu lah. Nak teri, nak maknanya, apa nak kata, bahasa suratnya apa lain pada tu? Peteri. Nak disemat. Apa Fatimah? Tampal sekukuh-kukuhnya. Tampal sekukuh-kukuhnya. Nak ditampal sekukuh-kukuh. Kunci mati, boleh dua-dua. Tampal kukuh dan kunci mati di hati kita, bahawa kita yakin Allah itu lebih besar dari segalanya. Hak lain kecil belaka. Apa jadi motivasi dalam hidup kita kalaulah kita letak Allah itu maha besar? Pertama, kita tak berani derhaka padanya. Kedua, tak ada rasa ujub, takabur dalam diri kita. Tak ada apa. Benda je kita ni. Terlalu kerdil di sisi Allah. Ketiga, kita berani, tak takut ke manusia. Yang kita takut hanya pada Allah sahaja. Manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang tu. Sebab itu para ulama dahulu, para pejuang-pejuang Islam yang pergi perang tu, dia berani mati. Inilah yang ada dalam diri, terpeteri di dalam hati mereka. At-takbir ilallah, membesarkan at-takbir dan at-ta'zim kepada Allah, membesarkan Allah dan memuliakan, mengagungkan Allah. Sebab tu mereka sanggup mati syahid, sanggup
buat segalanya, berperang bersama orang-orang kafir. Kan kita tengok di zaman keagungan Islam dahulu. Sebab itu Islam dapat menguasai Sepanyol, kan, dunia yang begitu luas pada masa itu. Baik. Okey, baiklah. Jadi kita akan tengok sedikit surah Al-Hajj. Al-Hajj ni yang tadi tu surah Al-Hajj ayat 37 ya. Surah Al-Hajj ayat 37. Sekejap ya, mana tadi? Al-Hajj. Dia ada tuntutan ayat tu tadi. Saya dah baca dah, mana letak. Al-Hajj sejak cari ni. Okey. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat tadi tu ya. Surah Al-Hajj ayat 37 di penghujung tu. Menurut tafsir dia kata litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, terkandung 3 tuntutan yang kita perlu buat. Ini bekalan kita pada hari ini. Kita belajar Asmaul Husna daripada surah Al-Hajj ayat 37. 3 benda yang perlu ada pada kita, yang perlu kita bertindak sepanjang hidup kita. Yang pertama, kita lengkapkan diri kita dengan takwa, dengan sifat takwa. Apa makna takwa? Sekurang-kurangnya kita kata takwa tu ialah taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, takut pada Allah, ikhlas dalam ibadah, ingat pada hari akhirat. Itu takwa. Ya, buat suruhan, tinggal larangan, ikhlas dalam ibadah, takut pada Allah, sentiasa mengharap kebaikan, sentiasa hati itu mengingat kepada akhirat. Itu takwa. 1. Kedua, perlu ada sifat kita syukur pada Allah. Syukur tu pun tanda kita membesarkan Allah. Sebab kita kembali diri kita kalau dapat nikmat, itu bukan dari kita. Dari usaha kita, kita usaha je. Kalau Allah tak beri, tak dapat. Bermakna kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Perlu ada sifat syukur. Dan akhir sekali, wabasyiril muhsinin. Allah kata, berita gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Makna Allah suruh kita melakukan amal soleh. Apa dia amal soleh? Apa saja yang Allah suruh, apa saja yang Allah suruh tinggal, itulah amal soleh. Kita buat solat, kita tinggal kemungkaran, itu adalah amal soleh. Jadi 3 perkara dalam ayat ini, sahabat-sahabat semua. Ya, bila kita melintas melalui ayat-ayat Al-Quran ni, elok kita lihat tafsirannya, untuk kita tadabbur, untuk kita bertindak dalam diri kita. Baca Quran, ada tindakan. Jadi daripada ayat surah Al-Hajj ayat 37, perlu ada takwa, perlu ada syukur, dan perlu ada amal soleh. Bila ada ketiga-tiga ni, ya, bila ada ketiga-tiga ni, maka di situlah kita dikatakan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lengkapkan lagi dengan 2 lagi. Sifat mukmin perlu ada sifat ikhlas dan ihsan. Perlu ada 2 lagi sifat. Yang tadi takwa, syukur, amal soleh, ikhlas dan ihsan. Apa makna ihsan? 1, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya ihsan ini ialah kita buat ibadah seolah-olah kita rasa kita melihat Allah. Jika tak mampu, kita ingatlah Allah sentiasa melihat kita. Maksudnya, ihsan dalam ibadah, kita buat ibadah yang terbaik. Ya, seolah-olah kita rasa Allah melihat kita. Kalau tak dapat, kita mesti ingat seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau tak mampu, kita ingatlah bahawa Allah melihat kita. Ya, makna buat ibadah sesempurna mungkin. Dan ihsan yang kedua ialah melakukan kebaikan pada manusia lain. Kepada kaum kerabat, kepada sahabat, kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi hidup kita sebagai mukmin, takwa, syukur, amal soleh, ikhlas dan ihsan. Ya, baik. Seterusnya,
Kita sambung sedikit saja lagi nak habiskan ni. Terpeteri tu dah sudah. Ustazah nak habiskan muka surat 310 ni ya. Lepas tu sabda Nabi SAW, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah wa hal ta'lamu min ilahin siwallah. Qala qultu la. Qala summa takallama sa'atan summa qala innama tafiru an taqula Allah. Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbar min Allah. Qala qultu la. Iaitu hadis disabdakan Nabi SAW kepada Adi bin Hatim. Maksudnya hadis riwayat Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Maksudnya, apakah yang telah menghalangi dirimu untuk mengucap kalimah la ilaha illallah? Apakah engkau mengetahui ada Tuhan selain Allah? Adi menjawab. Ni Nabi tanya Adi bin Hatim. Apa yang menghalangmu daripada mengucap la ilaha illallah? Apakah engkau mengetahui ada Tuhan selain Allah? Adi menjawab. Aku menjawab tidak. Makna tidak tu tak ada Tuhan. Maknanya tidaknya tak ada yang menghalang dia. Yang la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya Allah lah Tuhan kita. Adi melanjutkan, beliau bercara sejenak lantas berkata, sesungguhnya engkau menghindar untuk mengucap Allahu Akbar. Apa engkau mengetahui ada sesuatu lebih besar dari Allah? Kenapa kamu tak nak ucap Allahu Akbar? Adakah ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Lalu Adi kata, tidak. Tak ada yang lebih besar dari Allah. Malaikat Allah lah yang maha besar. Jadi sepatutnya sebutlah selalu Allahu Akbar. Jadi apa engkau mengetahui apa sesuatu lebih besar dari Allah? Adi berkata, tidak. Allah maha besar. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi hadis ni menerangkan bahawa Allahu Akbar, Allah maha besar, lebih besar dari paling yang besar dari segala sesuatu. Dari hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan Allah tu maha besar. Tak ada yang lebih besar dari Allah. Tak ada satu pun lebih besar dan lebih agung dari Allah. Oleh itu dikatakan bahawa kalimah yang paling tepat dan sesuai untuk menginspirasikan keagungan Allah bagi bahasa Arab ialah Allahu Akbar. Maksudnya sifatilah Allah bahawa Dia maha besar dari segala sesuatu. Yakinlah Allah maha besar dari segala sesuatu. Jadi nak menunjukkan di sini daripada kita nak sebut daripada hadis tadi menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Adi bin Hatim tadi supaya banyakkan berzikir dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, nak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih besar selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita disuruh banyakkan berzikir dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kita zikir 4 kalimah tu pun dah cukup. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dah cukup 4 kalimah tu. Terkandung semuanya. Menyucikan Allah pun ada, memuji Allah pun ada, membesarkan Allah pun ada. Baik, rasanya setakat itu saja yang mampu diberikan pada hari ini. Semoga sahabat semua dapat pengajaran dari tadi, terutama yang akhir sekali tu, kita belajar Allah, sifat Asma'ullah Al-Azim dan Al-Kabir. Hendaklah kita besarkan Allah, kita kerdilkan diri kita, lahirkan rasa syukur. Ada berapa sifat tadi? 5 sifat. Ada sifat takwa, makna bukti kita beriman pada Allah yang maha besar, Al-Kabir dan Al-Azim. Kita hendaklah bertakwa pada Allah, syukur dengan nikmatnya, tidak kufur, kita buat amal soleh, dan juga kita ikhlas dan ihsan. Selain yang tadi kita dah bincang banyak, iaitu hendaklah kita banyakkan yang kita dah belajar tadi, tidak durhaka pada Allah, tidak kufur nikmat, sentiasa tunduk pada syariat, dan kita akui bahawa kita melaksanakan syariat Allah, tidak menentang syariat Allah. Jadi kalau sebut je tu syariat Allah, ni hukum Allah, kita tak boleh persoalkan, wajib kita buat. Jadi
Sebab itu kita hendak peterikan, semakkan di hati kita ni dengan membesarkan Allah. Allah dah latih kita 5 kali sehari semalam dengan solat, ya, solat, sebut Allah di dalam solat dengan takbiratul ihram dan takbir intiqalat, dan juga selepas solat dengan berzikir. Dan diharapkan selepas solat dalam aktiviti kehidupan dunia ini kita juga tidak lupa kepada kebesaran Allah dengan melakukan amal soleh. Jadi segala yang baik tu dari Allah, lemah tu daripada diri ustazah dalam serba kekurangan. Jadi itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan yang tak faham? Tak ada ya? Alhamdulillah, barakallah Fatimah. Lain ada soalan? Tak ada. Baik, Katie ya. Terima kasih ketua kelas. Katie. Lain? Ya Zahra. Apa? Sekejap Zahra. Ustazah pergi tutup video kejap. Kejap. Nanti saya jawab. Kejap nak tutup video.